Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat petang kepada semua para hadirin kita, moderator, ahli-ahli panel dan kaki tangan kajian respon dari Fakulti Perubatan UiTM Malaysia. Waktu sekarang 3.30 petang dan insya-Allah kita akan bersiaran sehingga 4.45 petang. Selamat datang semua. Terima kasih menyertai kami untuk webinar hari ini bersama dengan penyelidik kajian respon. Webinar ini adalah forum Bual Bicara Kajian Respon bertajuk Bual Bicara, Darah Tinggi Nak Buat Apa? Nama saya Dr. Maza Puspawina Mat Yassin dari Fakulti Perubatan UiTM. Saya adalah hos anda untuk hari ini dan bagi pihak Jawatankuasa Pengajar Pasukan Kajian Respon Malaysia dan Pusat Penyelidikan Terjemahan dan Epidemiologi UiTM atau nama English Centre of Translational Research and Epidemiology UiTM, saya berbesar hati memperkenalkan kajian respon. Respon dalam singkatan bahasa Inggeris adalah Responsive dan Equitable Health System Partnership on Non-Communicable Diseases. Ia adalah kerjasama penyelidikan antarabangsa yang bermaksud sistem kesihatan responsif dan saksama, perkongsian mengenai penyakit tidak berjangkit, iaitu penyakit darah tinggi. Forum ini adalah sebahagian daripada aktiviti untuk kajian respon dan komunikasi antara penyelidik utama respon dengan kaki tangan kesihatan, penjagaan rawatan kesihatan dan untuk pengurusan penyakit berdarah tinggi khususnya pesakit-pesakit dari kalangan kumpulan sosioekonomi B40 atau kita panggil B40. Kerajaan Malaysia telah mewujudkan inisiatif Prosperity Shared Vision 2030 ataupun Wawasan Kemakmuran Bersama 2030 yang mewujudkan persekitaran yang kondusif untuk memacu pertumbuhan ekonomi negara yang berterusan supaya hasil ekonomi dan kemakmuran akan diagihkan secara adil dan saksama kepada semua golongan rakyat. Pelbagai program dan inisiatif dilaksanakan bagi meningkatkan pendapatan isi rumah kumpulan B40 yang amat memerlukan bantuan dan sokongan kerajaan. Melalui wawasan ini, rakyat akan menikmati taraf hidup yang lebih baik. Oleh itu, di sini saya ingin berkongsi dengan semua orang dan mengalu-mengalukan montaj projek respon tentang forum ini dan detik-detik aktiviti respon sepanjang tahun. Selamat datang ke Respon Study Montage.
sini ada beberapa pengumuman sebelum kita bermula. Jika anda mempunyai sebarang soalan semasa pemetangan, sila typekan ke dalam kotak soalan dan jawapan akan dibincangkan bersama panel di dalam Zoom anda. Moderator juga boleh mengemukakan soalan semasa forum dan juga akan membincangkan soalan-soalan yang telah dipilih sebelum ini. Anda juga boleh menonton forum secara langsung melalui YouTube channel Research Resources Faculty of Medicine UiTM. Untuk kehadiran, sila isi borang kehadiran yang dipautkan di kotak simbang atau imbas kod QR pada akhir sesi, iaitu dalam masa 10 minit sebelum sesi tamat. Bagi anda yang baru menyertai kami, selamat datang. Sekarang ini saya ingin memperkenalkan moderator kami untuk forum ini. Memperkenalkan yang berbahagia, Profesor Datuk Dr. Ahmad Ibrahim. Beliau adalah seorang profesor dari University College Sedaya International UKSI Malaysia. Beliau memperolehi ijazah kejuruteraan kimia dari Monash, Australia dan memperolehi PhD daripada University Newcastle di UK. Kerjaya beliau adalah sebagai saintis penyelidik dengan Institut Penyelidikan Getah Malaysia dan pembangunan teknologi rawatan bahan buangan daripada kilang pemrosesan getah. Beliau juga membuat sumbangan penting untuk mempromosi sifat teknikal industri minyak sawit dan menjadi pengarah untuk PORIM dan juga MPOCPC Malaysia. Beliau juga memegang jawatan sebagai Naib Presiden Penyelidikan di SIRIM dan juga menjadi Ketua Pegawai Eksekutif Akademi Sains Malaysia dan Penasihat Kanan Malaysia untuk Penyelidikan Fraunhofer Jerman. Dan beliau memberi banyak sumbangan penting kepada research and design saintifik dan pembangunan dasar sains dan teknologi untuk Malaysia, pemasaran minyak sawit di seluruh dunia dan mewujudkan kesedaran awam tentang sains dan teknologi di mana beliau menulis secara meluas mengenai isu sains dan merupakan kolumnis tetap dalam akhbar New Straits Times. Seterusnya, saya ingin memperkenalkan panel kita yang penting iaitu Dr. Nafiza Manasir. Beliau adalah pakar perunding perubatan keluarga dari Fakulti Perubatan UiTM. Beliau juga adalah Ketua Penyelidik Utama bagi Kajian Respon di Malaysia. Beliau memperolehi sarjana muda sains perubatan daripada Universiti Kebangsaan Malaysia dan memperolehi sarjana perubatan keluarga dari Universiti Malaya. Beliau mempunyai 17 tahun pengalaman sebagai pakar perubatan keluarga dan 14 tahun sebagai pensyarah dan penyelidik. Beliau telah menyelia ramai calon sarjana klinikal. Beliau kini merupakan pensyarah perubatan di Jabatan Perubatan Primer Fakulti Perubatan UiTM Malaysia. Beliau juga merupakan Setiausaha Kehormat Persatuan Kesihatan Remaja Malaysia MAA. Seterusnya, ahli panel kita yang kedua adalah Profesor Madya Dr. Farnaza Arifin. Beliau adalah pakar perubatan keluarga dan beliau memperolehi sarjana perubatan keluarga daripada King's College London dan seterusnya meneluskan sebagai pengamal am dan dalam skim latihan vokasional di London. Beliau adalah fellow di MRCGP UK dan beliau mempunyai 15 tahun pengalaman sebagai pakar perubatan keluarga dan 10 tahun pengalaman sebagai pensyarah dan penyelidik. Beliau juga telah menyelia ramai calon sarjana klinikal. Beliau merupakan Ketua Jabatan Keluarga dari tahun 2015 hingga 2019 dan sekarang beliau adalah Profesor Madya di Jabatan Perubatan Primer Fakulti Perubatan UiTM. Kini, tanpa berlengah lagi, saya mengalukan kedatangan yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Ahmad Ibrahim sebagai moderator untuk memulakan webinar. Dijemputkan, webinar bertajuk Bual Bicara, Darah Tinggi Nak Buat Apa? Dipersilakan. Terima kasih Dr. Mazah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semua ke webinar tentang darah tinggi yang dikelolakan oleh Universiti Institut Teknologi MARA. Dan saya percaya semua orang ingin tahu tentang berbagai
perkara tentang penyakit darah tinggi atau yang biasa disebut sebagai hipertensi. Kita semua tahu bahawa hipertensi ini adalah satu penyakit yang berbahaya jika tidak dikawal. Kadang-kadang dia dipanggil silent killer. Dengan senyap-senyap dia boleh mengakibatkan kematian. Jadi saya pada petang ini kita akan bertanya dengan pakar-pakar kita, Dr. Nafizah dan juga Dr. Farnaza tentang beberapa aspek penyakit hipertensi ini. Saya percaya setelah beberapa tahun mengadakan penyelidikan dengan kerjasama Philippines dan juga United Kingdom, kita akan dapat mendengar apakah penemuan-penemuan yang didapati daripada penyelidikan tersebut. Jadi mula-mula saya ingin bertanya kepada Dr. Nafizah, apakah itu penyakit darah tinggi ini dan yang biasa disebut sebagai hipertensi? Apakah dia? Dan bagaimana kita nak mengenali penyakit darah tinggi? Apakah simptom-simptom dia? Dan juga umur berapa yang kita perlu mula saringan untuk mengenal pasti bahawa kita ni kena penyakit darah tinggi dan berapa kerap. Okey, Dr. Nafizah, please. Okay. Assalamualaikum. Terima kasih ya Datuk Prof. Ahmad. Terima kasih juga kepada Dr. Mazhar memberi pengenalan tentang kami bertiga. Okey, sebelum kita teruskan webinar ni, kita actually tujuan sebenarnya kami nak berkongsi ya apa finding ataupun apa penemuan-penemuan mengenai darah tinggi ataupun hipertensi yang kami adakan semenjak 218 tahun 2018 yang lalu. Okey. Sebelum tu kita untuk pertanyaan pertama ya, kita mestilah tahu apa itu hypertension kan, ataupun hipertensi ataupun darah tinggi ya. Banyak pesakit saya pun nak tahu juga apa sebenarnya, apa maksudnya. Biasanya soalan yang biasa sangat kami sebagai doktor diajukan soalan-soalan begini. Apa itu hypertension? Okey, sebelum saya menjawab, so saya nak terangkan dulu ya. Tekanan darah tinggi ni actually berkait rapat dengan apabila bagaimana jantung kita mengepam darah ya. Kita tahu kan jantung kita tugasnya mengepam darah untuk keluar ke salur darah ke semua organ dan juga darah itu akan balik masuk kepada jantung tersebut. So semasa dalam proses tersebut, semasa especially bila jantung itu mengepam darah ke semua organ tu, so berlakunya tekanan kepada salur darah ataupun arteri ataupun salur darah pada seluruh organ-organ kita ya. So maksud tekanan darah hypertension itu bermaksud ialah tekanan darah yang berada pada salur darah tersebut semasa proses tersebut. So bila kita kata hypertension ni berlaku bila tekanan darah pada saluran darah kita tu, arteri tu dia melebihi daripada julat normal. Mesti semua orang nak tahu kan apatah yang tekanan darah yang normal. So julat normal tu maksudnya bila blood pressure itu melebihi daripada 140 ataupun 90 ya. Kalau pergi klinik peserta sekalian kalau pergi klinik kan doktor akan cakap tekanan atas dan bawah ya. So kalau kata seseorang itu dia didiagnose sebagai mendapat penyakit darah tinggi atau hypertension bila tekanan darah dia bila dia ambil tu dia melebihi ataupun sama pada 140 ataupun 90 dan biasanya kita ambil 2 kali bacaan pada masa yang berbeza. Okey, ada juga orang tanya, biasanya selalulah pesakit saya tanya, doktor saya umur dah macam 60 macam tu, kalau 140 tu 40 dengan 90 tu biasa ke atau ia bila umur dia dah meningkat 60 adakah tekanan darah pun jadi biasa akan jadi tinggi. So saya ingin
trust atau tegaskan di sini ya, memang betul bila umur seseorang individu itu semakin bertambah, tekanan darah akan semakin bertambah. Tetapi bila dia melebihi julat 140 hingga 90 adalah tidak sihat untuk individu tersebut. So biasanya kami akan mendiagnose dia bila tekanan darah dia 140 hingga 90 itu sentiasa begitu dan melebihi, kita akan diagnose pesakit tersebut sebagai mendapat penyakit darah tinggi. Okey, soalan kedua tadi tak salah Datuk cakap pasal macam mana kita nak tahu kita ada darah tinggi. Betul tak? Betul tak Datuk? Ya, betul. Okey, biasanya lah macam Datuk Ahmad cakap tadi, kan darah tinggi ni kan silent killer. Silent killer tu ataupun pembunuh yang senyap. Maksudnya kadang-kadang kita tak tahu pun kita ada darah tinggi. Okey, ataupun ada banyak juga pesakit saya dapat tahu saya diagnose darah tinggi bila dia buat rutin check up untuk dapat kerja ke apa, tiba-tiba ada darah tinggi. Okey, tak semestinya dia ada gejala ataupun simptom. Tetapi ada juga pesakit yang boleh dapat simptom. Contohnya kadang-kadang dia dapat pening, kadang-kadang dia dapat hidung berdarah. Itu mungkin salah satu tanda-tanda lah. Tapi tak semua pesakit yang darah tinggi mempunyai gejala-gejala berikut. Kebanyakannya memang tak ada gejala. Dia tak tahu pun tekanan darah dia tinggi. Tapi bila dah pening, dah sakit tengkuk tu, saya nasihatkan kita cubalah cek kita punya tekanan darah. Soalan yang lepasnya tak salah saya tadi, umur berapa? Okey. Untuk umur ni, kalau kata tuan-tuan atau puan-puan kat sana tu tak ada masalah apa-apa. Masalahnya kononnya dia sihat, tak ada apa-apa, tak ada darah tinggi, tak ada obesiti, tak ada isap merokok. So kalau dah umur 35 ke atas tu, start daripada 35 ataupun 30, kita dah boleh buat saringan. Okey? Sebab seperti yang saya kata tadi, salur darah kita ni bila semakin berumur, dia akan semakin orang kata stiff ataupun keras, boleh mendapat tekanan darah, ada kemungkinan untuk dapat tekanan darah tinggi. So eloklah start pergi klinik kesihatan ataupun mana-mana klinik untuk kita saring tekanan darah kita. Okey, dan berapa kali kalau kata is normal, at least every year kita elok check lah tekanan darah kita. Tetapi bagi individu yang mempunyai masalah-masalah lain, contoh macam ada darah tinggi, ada kencing manis ataupun obesiti ataupun merokok, jangan tunggu umur 35 pula. You can do it earlier sebab risiko tu ada. Kita tahu bila orang itu merokok akan menambahkan lagi risiko untuk dapat darah tinggi. Saya rasa ada lagi ke soalan Datuk yang saya belum menjawab? Bagi orang yang berumur, berapa dia punya tahap yang boleh diterima? Masih lagi kalau ikutkan 140 juga. Mesti lagi kita maksud kita kita ambil 140-90 tu kalau lebih pada ataupun sama, kita consider dia mempunyai darah tinggi. So eloklah kita cek darah kita selalu especially yang dah berumur lah. Ya, ni tentang kajian respon ni. Apakah penemuan-penemuan yang telah dikeluarkan daripada kajian tersebut? Boleh doktor terangkan? Dr. Fanaza kot? Assalamualaikum Dr. Dr. Fanaza, ya, sorry. Jadi saya ingin share sedikitlah dengan semua tentang hasil kajian respon dan apa yang telah didapati lah daripada kajian ini. Izinkan saya share saya punya slide sebab ada macam graf yang mungkin susah untuk saya explain kalau saya tak tunjukkan slide ni. Boleh nampak ke? Ya, boleh. Tapi kecil nampak. Kecil ya? Okey, sekejap. Okey.
PowerPoint punya Boleh nampak sekarang? mungkin Dr. Fanaza boleh letak PowerPoint punya Boleh nampak tak? presentation. Ya, cantik dah Dr. Fanaza. Okey. Okey. Jadi hasil daripada keputusan kajian respon ni memang kita fokus kepada hipertensi lah, terutama sekali di kalangan golongan B40. Jadi pertama sekali saya ingin memberi keputusan mengenai pengetahuan, ya, sebab saya rasa ini sangatlah penting tentang apakah pengetahuan rakyat Malaysia ni mengenai hipertensi, terutama di kalangan B40 lah. Jadi sebenarnya bila kita tanya kepada peserta-peserta apakah pendapat mereka atau persepsi mereka tentang pengetahuan mereka sendiri mengenai hipertensi, kebanyakannya mengatakan mereka ada sedikit pengetahuan. So tidaklah tak ada langsung. So kalau tengok dekat situ yang biru tu yang rasa dia mungkin tak ada informasi langsung, yang itu hanya sedikit saja, 2.7%. Tetapi kebanyakannya yang warna oranye tu dia rasa dia ada sedikit pengetahuan. Jadi dalam 82.7%, so tinggilah. Dan yang merasakan dia ada banyak pengetahuan adalah dalam 14%. Jadi kebanyakannya merasakan mereka ada sedikit pengetahuan tentang hipertensi. So ini menggalakkanlah, ya. Apabila kita Dari mana nak dapat maklumat dia? Ini adalah daripada kajian respon. Ini sebenarnya bagi rakyat Malaysia lah yang B40 ni, dari mana dia nak dapat maklumat tentang informasi lah tentang hipertensi. Okey. Ya, Datuk. Dan saya akan berbincang tentang tu juga. Saya cakap dulu tentang keputusan mengenai sedikit pengetahuan dan tentang mungkin kesalahfahaman lah mengenai hipertensi. So kalau kita tengok graf yang pertama sekali yang tinggi biru tu, soalan dia adalah tekanan tinggi boleh menyebabkan stroke, dan sebenarnya kebanyakan, kalau tengok di situ dekat 90%, sebenarnya tahu yang tekanan darah tinggi boleh menyebabkan stroke, iaitu stroke adalah satu daripada komplikasi daripada tekanan darah tinggi yang tidak terkawal lah, ya. Soalan yang kedua, tekanan tinggi boleh menyebabkan kanser. Yang ini peserta tidak berapa sure, dia tak sure ya atau tidak. So ada yang kata ya, ada yang kata tidak. Jadi sebenarnya dari isu adakah tekanan tinggi boleh menyebabkan kanser, sebenarnya tidaklah, ya, dia tidak menyebabkan kanser. Itu bukanlah satu daripada komplikasi. Komplikasi untuk tekanan darah tinggi adalah stroke, penyakit jantung dan juga boleh menyebabkan penyakit buah pinggang, tapi bukan kanser. Soalan yang ketiga, adakah tekanan tinggi apabila mereka yang mempunyai hipertensi ni dia berasa sihat? Adakah dia boleh berasa sihat? Jadi kebanyakan peserta tahu yang sebenarnya seperti Dr. Nafiza cakap sebelum ni, mungkin dia tidak ada simptom, dia tidak merasa sakit. Jadi pengetahuan ni sudah sampailah kepada peserta-peserta. Soalan keempat, adakah tekanan yang terkawal boleh berhenti ambil ubat? Jadi jawapan yang tinggi itu sebenarnya tidak. Jadi maksudnya peserta tahulah yang mereka masih perlu mengambil ubat walaupun tekanan dia telah terkawal. Dan soalan yang kelima iaitu adakah dia hanya ambil ubat apabila tekanannya tinggi, dan jawapannya pun adalah tidak. Jadi yang warna oranye tu yang tinggi tu menunjukkan peserta memang faham yang dia still kena ambil ubat walaupun tekanan dia sudah terkawal, dan juga dia perlu mengambil ubat bukan hanya apabila tekanan tu tinggi. Kalau kita tengok seterusnya, ya Datuk,
Ini adalah mengenai persepsi kesihatan dan berpenyakit kronik. Okey, yang ini ada daripada keputusan kajian ni ada nampak macam pelik sikit. Sebabnya apabila melihat kepada persepsi kesihatan, 95% yang warna oranye itu, mereka menyatakan bahawa persepsi kesihatan adalah kurang baik. Tetapi apabila melihat kepada sama ada dia rasa diri dia tu ada penyakit yang berpanjangan, maksudnya macam long term illness, kebanyakannya, in fact majority lah, 94% menjawab tidak. So di sini ada beberapa persoalan lah, mungkin daripada semua yang sedang menonton ni, apakah persoalannya ialah adakah mereka yang mempunyai penyakit darah tinggi tidak merasakan bahawa hipertensi itu adalah suatu penyakit yang berpanjangan. Okay, it's a long term illness. Adakah mereka tidak merasakan begitu? Sebab mungkin dia tidak sakit, tak rasa sakit, ya. Dan persoalan yang kedua, mengapa pesakit hipertensi berpendapat bahawa kesihatan mereka kurang baik? Jadi di situ ada sedikit discrepancy lah daripada keputusan respon study yang kita akan lihat dengan lebih mendalam lagi dengan mengadakan kajian ini. Okey Datuk, saya sambung lagi boleh daripada keputusan ni? Ya, sama. Okey. Jadi dari segi persepsi ubat moden dan juga ubat tradisional, ya, yang kita panggil TCM, Traditional Complementary Medicine. Jadi apabila kita lihat kepada jawapan peserta-peserta, sebenarnya kebanyakannya memang merasakan bahawa ubat moden, kalau kita tengok yang graf tinggi warna grey tu, 76.1% merasakan ubat ni memang efektif, ya, untuk mengawal tekanan darah tinggi. Jadi itu dah baguslah. Tetapi bila kita tengok kepada ubat tradisional, persepsi peserta tak berapa sure. Ada yang menjawab dia tidak tahu, yang warna kuning tu. Ada yang menjawab ya, efektif. Ada yang menjawab kadang-kadang efektif, dan ada yang menjawab tidak efektif. Jadi ada mungkin inilah sesuatu dari segi health professionals, ya, yang sedang mendengar ni mungkin boleh explain lagi kepada pesakit-pesakit bahawa apa jenis ubat yang boleh mengawal tekanan darah tinggi. Okey. Ada yang bertanya tadi, doktor. Ya. Whether penyakit ni kekal ataupun boleh baik. Betul. Okey. Apabila kita mengatakan bahawa hipertensi ni adalah penyakit kronik, maksudnya dia adalah penyakit yang berpanjangan dan dia tidak boleh baik tetapi boleh dikawal. Jadi tak boleh sembuh lah, tak boleh sembuh tetapi boleh dikawal. Jadi ada, boleh kawal. Betul, itu adalah dua perkara yang berbeza. Kalau sembuh tu contohnya macam kalaulah saya pening kepala, saya makan Panadol, lepas tu saya sembuh, saya dah tak ada pening lah kan. Tetapi sekiranya kita cakap tentang hipertensi ni, bila tekanan tu sudah tinggi, dia tidak boleh sembuh. Maksudnya balik kepada asal tanpa pertolongan. So kena ada pertolongan lah. Pertolongan tu dari segi, ni saya akan cakap lah pertolongannya dari segi apa, ya. Tadi kita dah cakap tentang ubat-ubatan, dan juga ada beberapa perkara yang kita boleh buat, yang kita panggil lifestyle changes atau mengubah gaya hidup untuk mengurangkan tekanan darah tinggi tersebut. Okay. So daripada kajian, kita dapati bahawa peserta ni sebenarnya dia tahu tentang perkara-perkara yang perlu diubah untuk perkara-perkara gaya hidup ni yang
yang perlu diubah untuk mengurangkan tekanan darah tinggi. Contohnya pengurangan garam dalam pemakanan. Jadi garam ni termasuk sekali MSG lah, macam Ajinomoto dan sebagainya. Ini adalah perkara yang boleh menyebabkan tekanan darah tinggi. So kalau kita suka makan benda-benda yang masin dan selalu letak garam lah dalam pemakanan, itu boleh meninggikan tekanan darah. Jadi 92% sebenarnya tahu yang pengurangan garam ni adalah berkesan. So ramai ya, 92%. Yang kedua, tingkatkan senaman fizikal. Jadi sebenarnya 87.5% pun berkata yang ini adalah berkesan. So apabila kita meningkatkan senaman fizikal, ia boleh mengurangkan tekanan darah tinggi. Itu yang kedua. Yang ketiga, pengurangan stres. Saya rasa ada soalan tentang stres ni. Adakah stres menyebabkan tekanan darah tinggi? Jadi sebenarnya jawapannya adalah ya. Sekiranya saya ada ya kadang-kadang patient pesakit yang datang dan dia memang ada tekanan darah tinggi, tetapi tekanannya telah terkawal, tetapi dia datang pada klinik pada suatu masa dan tekanan tu sudah jadi tidak terkawal. So bila tanya, dia kata tengah ada stres, contohnya macam stres kerja ke, stres yang berpanjangan lah ya. Jadi apabila ini berlaku, ia boleh menyebabkan tekanan darah tu tinggi, dan 89.8% kata pengurangan stres boleh berkesan untuk mengurangkan tekanan darah tinggi. Dan yang keempat adalah pengurangan berat badan. Ya, so jadi kalau berat badan tu tinggi, ia boleh meninggikan tekanan darah, dan 83% berkata bahawa pengurangan berat badan adalah berkesan. Nak ubah cara hidup tu memang susah kan. Betul. Lifestyle changes. Betul. Makanan yang kita memang suka tu kan, nak tinggalkan makanan tu memang susah kan. Ya, sebab ini adalah gaya hidup kan. Datuk ada tanya tadi, jadi di mana boleh kita mendapat informasi tentang informasi, yes. Informasi. Jadi sebenarnya ini ada juga dalam kajian respon. Peserta telah menyatakan bahawa 68.2% merasakan mereka telah menerima informasi tentang hipertensi, dan kebanyakannya, jadi kita ingat dulu ya, yang peserta respon ni mereka memang yang mempunyai hipertensi lah. Jadi kebanyakan mereka memang pergi ke klinik, dan 75% mengatakan bahawa informasi yang mereka dapat adalah daripada klinik kesihatan tersebut, daripada petugas kesihatan dari klinik tersebut. Jadi ini amatlah penting. Maksudnya apabila patients datang ke klinik, mereka suka untuk mendapat informasi tentang hipertensi ini daripada petugas kesihatan. 24.9% mendapat informasi daripada keluarga. Jadi mungkin mereka ada keluarga yang sudah ada hipertensi atau ada informasi tentang hipertensi, jadi mereka mendapat daripada mereka, dan 20.4% daripada rakan-rakan. So ini adalah dari mana ya mereka mendapat informasi. Ada yang bertanya, doktor, ada yang bertanya tentang kesan sampingan ambil ubat ni. Adakah ia akan merosakkan buah pinggang lah, macam-macam? Okey, boleh. Jadi kita bincang tadi tentang ubat moden lah yang digunakan. Ubat moden, yes. Ubat moden yang digunakan untuk mengurangkan tekanan darah tinggi dan mengawal tekanan darah ni. Jadi sebenarnya tekanan darah tinggi itu sendiri boleh menyebabkan masalah buah pinggang. Ya, ini amat penting untuk difaham ya, sebab first of all,
tekanan darah yang tinggi yang tidak terkawal itu sendiri boleh menyebabkan masalah buah pinggang. Sebab macam Dr. Nafiza cakap tadi, apabila tekanan tu tinggi dan darah tu yang mengalir itu adalah dari tekanan yang tinggi, dia boleh menyebabkan pressure ya kepada kita punya salur darah dan juga saluran-saluran kecil serta saluran-saluran yang besar. Jadi saluran kecil contohnya di buah pinggang lah, dan ini boleh menyebabkan masalah buah pinggang. Jadi apabila kita ambil ubat tu, dia adalah untuk mengurangkan tekanan darah tinggi, untuk mengawal dan mengurangkan komplikasi. So satu daripada macam sebagai doktor ya, kalau boleh saya pun nak tolonglah pesakit mengurangkan risiko komplikasi tu. So saya bagi ubat. Jadi ubat tu untuk menolong sebenarnya. Sebab hipertensi ni ada banyak jenis ubat ya. Kalau mereka yang ada hipertensi ni tahulah, dia mungkin dia ada makan mungkin 2 jenis, 3 jenis ubat. So ada altogether 4 jenis ubat yang biasa kita gunakan. Mungkin satu daripada jenis ubat tu boleh affect kidney, tapi tu sebabnya doktor akan sentiasa monitor kidney pesakit-pesakit yang ada tekanan darah tinggi. Ya, kita akan monitor melalui darah dan kita akan monitor melalui urin. Jadi sesiapa yang ada penyakit darah tinggi tu dia akan tahulah, sebab dia akan pergi ke klinik dan doktor akan ambil darah dan ambil urin every 6 months ke ya, untuk check dan make sure tiada masalah masalah buah pinggang lah. Dan juga ada ubat daripada darah tinggi tu sebenarnya kita panggil renoprotective. Maksudnya dia sebenarnya boleh protect buah pinggang tu daripada masalah buah pinggang. Okay, so benda-benda macam ni boleh tanya kepada doktor di klinik dan mendapat informasi, sebab saya rasa memang apa yang Datuk cakap tu ramai yang takut lah, yang sebenarnya dia takut nak ambil ubat, takut ubat tu akan menyebabkan masalah buah pinggang. Tapi yang paling penting sekali dia kena faham, kalau tekanan darah tu tinggi, itu akan menyebabkan masalah buah pinggang juga dan masalah komplikasi lain ya. Okey. Jadi saya pergi kepada informasi yang kita tengah cakap tadi. Dari mana boleh kita dapat informasi? Sebenarnya mereka yang duduk di luar bandar, dia lebih suka mendapat informasi daripada televisyen ya, berbanding dengan mereka yang di bandar. Mereka yang umur lebih muda, iaitu kurang daripada 59 tahun dan berpelajaran tinggi, dia lebih suka menggunakan internet. So ada role lah sebenarnya, kalau kita nak katakan mungkin televisyen tu sudah tak ada, sudah macam tak ada role lagi untuk memberi informasi. Sebenarnya ada lagi. Jadi ramai yang masih lagi menonton televisyen dan ramai juga yang menggunakan internet. Wanita nampaknya lebih mendapat informasi daripada klinik. Jadi mungkin lebih ramai wanita yang pergi ke klinik, saya tak sure, tapi mungkin daripada wanita juga, mungkin dia boleh menyampaikan informasi itu kepada keluarga dia dan kepada orang lain ya. Dan juga mereka yang telah didiagnose hipertensi adalah lebih berpengetahuan compared kepada kes yang baharu. Jadi ini mungkin kita fahamlah sebab dia sudah lama pergi ke klinik dan untuk mendapatkan informasi. Okey, so ini adalah kesimpulan tentang informasi. Jadi informasi ni sebenarnya mungkin benda ni adalah bagus sebab kebanyakan daripada pesakit mendapat informasi daripada klinik, daripada doktor lah, sama ada dia berjumpa dengan GP ataupun dengan di klinik kesihatan awam. Jadi ini adalah amat penting ya untuk doktor-doktor dan juga jururawat untuk dilatih supaya dapat memberikan informasi yang accurate lah
kepada pesakit-pesakit. Informasi juga didapati daripada keluarga dan rakan-rakan dan daripada media tradisional, televisyen dan juga media sosial. Mungkin benda-benda lain seperti pengumuman dan juga karnival kesihatan. Okey Datuk. Ada soalan? Yang soalan lagi pula tentang ni rawatan. Di manakah dia boleh dapat rawatan bagi B40 ni? Okey. Jadi di manakah boleh golongan B40 mendapat rawatan? Golongan B40. Jadi mahal ke tak mahal? Betul. Okey. Ini pun saya bagi sedikitlah tentang keputusan daripada respons tadi. Sebenarnya akses kepada rawatan ni tiada perbezaan di antara luar bandar dan bandar. Kedua-duanya di antara peserta-peserta yang ada hipertensi ni, mereka mendapat akses kepada untuk rawatannya daripada hipertensi ni. Dan kebanyakannya dia memilih klinik kesihatan, either klinik kesihatan kerajaan atau klinik GP. Dan apakah faktor utama yang memberi alasan bagi memilih fasiliti rawatan ini adalah sama ada ianya dekat atau tidak daripada rumah mereka lah, ya. So ini sebenarnya faktor yang paling penting, iaitu mereka sama ada klinik ni adalah berdekatan atau tidak. Jadi sebenarnya rawatan ni boleh didapati daripada mana-mana klinik kesihatan atau mana-mana klinik GP. Kalau daripada klinik kesihatan untuk warga negara memang bayarannya cuma RM1 lah, Datuk. Jadi kalau kita fokus kepada golongan B40, sebenarnya bayarannya adalah RM1. Dan RM1 tu merangkumi kesemua, bukan rawatan saja, bukan jumpa doktor saja, tapi juga ubat-ubatan dan juga blood test dan investigation lah yang kalau doktor nak buat, dia akan merangkumi kesemuanya, Datuk. Itulah maknanya di Malaysia ni kita tak ada masalah sangatlah dari segi maklumat dan dari segi mendapat rawatan, kan? Tak ada masalah sangat, ya kan? Apa beza, ada beza tak macam Malaysia dengan Filipina umpamanya? Kan di respons tadi ni juga merangkumi Filipina. Ada beza tak yang kita nampak dari segi maklumat dan juga mendapat rawatan bagi kumpulan B40? Mungkin saya pas ke Dr. Nafiza. Ini saya nak berkongsi. Maaf ya, Datuk. Saya nak berkongsi perbezaan bila kita bersama-sama buat kajian ini bersama dengan Filipina. Memang saya nak katakan rakyat Malaysia beruntunglah sebab untuk dapatkan rawatan tak jauh daripada tempat tinggal, walaupun berada jauh di di luar bandar masih mudah mendapat rawatan. So amat berbandinglah dengan bagi komuniti ataupun penduduk-penduduk yang tidak bernasib baik di Filipina. So saya bersempat juga pergi ke Filipina bersama dengan pasukan-pasukan ke penyelidik di sana, ya. Dan bila kita comparekan, bila kita katakan kita masalah golongan kita, memang kajian kami kita mengkaji golongan-golongan yang tidak bernasib baik, ya, yang di Malaysia kita kategorikan sebagai B40. Di Filipina dia ada dia punya dikategorikan lah. So in fact actually dari segi tempat tinggal, akses dia orang mendapatkan rawatan pun memang jauh beza daripada kita.
dan tidak semua rawatan yang orang dapat itu adalah free. Tak macam kita RM1 kita boleh dapat ubat sebakul ni, banyak ubat kita boleh dapat. Tidak seperti di Filipina. So kekangan mereka adalah lebih lah compare daripada di penduduk di Malaysia. So kita memang bersyukurlah agaknya, bila saya pergi ke sana memang kita bersyukur banyak lah Ya, bersyukur. Ya. Ya Datuk. Jadi maknanya di Malaysia ni, kat Malaysia ni kerajaan telah mengadakan banyak langkah-langkah untuk menangani isu keselamatan kesihatan hipertensi kan. Boleh doktor terangkan sikit apakah langkah-langkah yang digunakan oleh kerajaan? Di kesempatan ini saya nak share jugalah yang paling famous dan paling terkini mengenai apa tu kita panggil lupa pula saya nama dia. Saya tiba-tiba dia lupa. Peka B40 ya. Saya boleh share sikit lah. Asalnya saya ada bawa dia punya slide kot pasal Peka B40. Ini bukan apa sebab kita nak share ini inisiatif daripada kerajaan kita dan Kementerian Kesihatan yang khusus untuk golongan-golongan yang tidak bernasib baik, iaitu B40 sebab apa yang dia orang apa yang dia buat amatlah membantu sekiranya. So saya nak share sikit lah pasal Peka B40 ni Okay. Boleh nampak tak? Ya, itu ada belum? Belum Ada. Okay. Alright, okay. Dah keluar. Rasanya dia dilancarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dalam tahun 2019 tak salah saya. Pada mulanya untuk B40 ni adalah untuk individu yang kurang bernasib baik, iaitu B40 dan pada umur 50, tetapi dia tidak diturunkan kepada 40 sekarang So antara manfaat yang akan diperolehi iaitu saringan kesihatan. Saringan kesihatan ini bukan sahaja boleh didapati di klinik-klinik kesihatan yang kerajaan punya, tetapi ada juga klinik-klinik swasta yang didaftarkan untuk memberikan saringan kesihatan kepada individu-individu B40. So saya harap sangatlah sesiapa yang umur 40 ke atas dan bersama dengan dia punya yang didaftarkan sebagai B40 ambil peluang ni untuk melakukan pemeriksaan kesihatan. Tak payah bayar, tak salah saya Saya pernah juga melakukan saringan yang berbayar bukan murah sekali saringan tu sampai 500 200 ke 500, ada yang lebih pada itu. So ini memang inisiatif yang amat bagus pada kerajaan Malaysia. Kat Filipina tak dapat ni. Filipina tak ada. So kita ada. Okay. So pertama ialah saringan kesihatan. Yang kedua dia insentif melengkapkan rawatan kanser. Yang ketiga insentif tambang pengangkutan. Saya akan elaborate lagi. Biasanya individu kena mendaftar dulu ataupun dia online rasanya untuk menjadi ahli sebagai Peka B40 dan dia boleh pergi walk in mana-mana klinik private yang ada offer untuk saringan kesihatan B40. So doktor akan melakukan saringan, dia akan buat pemeriksaan kesihatan fizikal dan mental. Lepas tu dia akan melakukan beberapa ujian darah, contohnya melihat kolesterol, ujian air kencing, ujian fungsi buah pinggang dan juga diabetes. Yang paling penting sekali fizikal inilah juga tempat di mana saringan hipertensi boleh dilakukan. So free, boleh walk in. Lepas itu doktor akan menganalisa dan akan merujuk jika diperlukan untuk rawatan seterusnya, dia akan dirujuk kepada klinik-klinik kesihatan ataupun hospital kerajaan.
Okey, dan juga insentif melengkapkan rawatan kanser ni pun dia tengoklah kalau katalah pesakit B40 itu ada masalah kanser and all that, dia akan kita ada insentif lebih kurang about 1,000 untuk memudahkan melengkapkan rawatan mereka. Yang ketiga, insentif tambang pengangkutan ya. Ini berbeza antara Semenanjung dengan Sabah dan Sarawak, tak salah saya. I think dalam Semenanjung dah maksimum about 500, yang Sabah Sarawak is 1,000. So katalah mereka didiagnose earlier, terdapat penyakit kronik, diabetes ke, ataupun darah tinggi, ataupun penyakit-penyakit lain. So jika dia susah untuk datang ke mendapatkan rawatan, so mereka akan dapat insentif pengangkutan tersebut. Okey, dan juga insentif yang lain, bantuan alat-alat perubatan macam untuk dapatkan kalau ada masalah jantung, untuk dapatkan bayaran untuk jantung, untuk stand, untuk bantuan alat pendengaran untuk orang-orang tua tu, itu pun juga salah satu daripada bantuan alat perubatan yang diberikan melalui PK B40. So saya amat-amat galakkanlah ya, bukan apa, bila kita biasa dengar dekat TV, dekat apa semua mengenai PK B40 ni, tapi bila kita jumpa juga pesakit, bila kita tanya, dia pun masih keliru lagi. Ada yang masih tidak mendapatkan insentif yang kerajaan telah war-warkan tersebut. So amat sayanglah kan, sebab banyak yang kerajaan nak bantu rupanya especially pada orang-orang yang tidak benar, yang di kalangan B40 tersebutlah. Okey. Tapi masih ramai yang tak pakai, Dr. Nafizah. Masih ramai yang tak pakai. Hari itu ada Menteri Kesihatan buat pengumuman, dia kata ramai yang tak datang untuk buat saringan. Dan saringan ni tak sakit kan? Saringan sakit tak saringan? Itulah Dato', bila benda yang free kadang-kadang orang macam tunggulah dulu, macam tu kan, and then bila tak sakit orang tak jumpa doktor, tak sakit orang tak pergi klinik. Siapa nak suka pergi klinik, Dato'? Cuma itulah tugas kita masih banyak lagi lah supaya meningkatkan lagi kesedaran supaya jangan tunggu kita sakit, jangan tunggu kita dapat komplikasi baru nak pergi ke klinik. So saya memang galakkanlah ya, kalau di Filipina tu, kalau Datuk kita tengok macam mana pesakit-pesakit kencing manis, darah tinggi di sana, yang di kalangan yang tidak berpendapatan rendah, mereka susah nak dapatkan rawatan semacam ini. Sebab semuanya dia bergantung kepada anak bagi duit lah, terpaksa jual ni lah untuk dapatkan rawatan ya, macam so kita ada amat beruntung lah. Ya gitu. Menteri Kesihatan dah cakap dia nak buat van masuk kampung. Ya. Van masuk kampung, proaktif pula kan. Bagus so, tu. Saya lihat memang kerajaan kita dah banyak buat langkah-langkah yang untuk menolong kumpulan B40 dan juga yang lain mendapat rawatan. Tapi itulah yang kita bincang tadi, mengubah lifestyle tu memang susah ya. Ya. So apakah langkah-langkah lain doktor yang telah lagi saya tengok di sini macam quit smoking lah. Ya. Gaya hidup sihat. Itu kempen-kempen pun banyak. Kempen, tapi kadang-kadang tu pengalaman saya lah sendiri kan. Bila doktor cakap, dia kata ya. Kadang-kadang kalau ikutkan kajian Dr. Fanaza pun kata tadi, dia orang pun kadang-kadang lebih doktor kata dapat darah tinggi, pergi tanya dulu keluarga-keluarga ada tak ubat lain yang ni sebelum makan. Itu yang biasa kita dengar kan. So dia orang lebih mempercayai golongan yang dekat dengan dia orang, yang sama duduk dengan dia orang. Itu yang kami perasan lah. Tapi kerajaan juga buat inisiatif yang bagus juga. I think Datuk pernah dengar ke yang pasal Cospen apa tu? Cospen. Cospen tu. Cospen ni actually dia macam volunteer ataupun rakan untuk Kementerian Kesihatan ataupun doktor lah, sebab kita akan kita akan minta volunteer
daripada kalangan komuniti sendiri. Contohnya macam daripada kemas, apa semua. So mereka lah yang kita kata sebagai membawa supaya dia mereka memberi penjelasan lebih lanjut pasal darah tinggi, kencing manis, segala-galanya yang especially penyakit yang kronik tersebutlah, especially darah tinggi. So dengan cara berikut kita harapkan mereka lebih mudah untuk bertanya ataupun lebih mudah memahami bila yang memberi maklumat-maklumat tersebut dari kalangan komuniti mereka sendiri. Sebab kita pun tahu tadi pada kajian Dr. Fanaza Dr. Fanaza ulaskan, mereka tahu bertanya mengenai darah tinggi melalui saudara, family semua kan. Itu antara salah satu yang saya nampak lah Datuk. Selain daripada Kementerian Kesihatan banyak juga buat kempen kurangkan garam, kempen khusus merokok, exercise, semua itulah. Tapi itulah Datuk, orang kata bila kita nak tukar lifestyle ni memang sesuatu yang bukan senang kita nak cakap, semua tahu kita tak boleh merokok, kita perlu kurangkan garam, kita perlu berexercise. Saya cakap pasal diri saya sendiri jugalah Datuk, untuk melakukannya perlukan semangat yang kuat. Sebab tu kita ada COSPAN, ada grup rukun tetangga supaya kita sama-sama untuk menuju benda yang sama. Kalau seorang-seorang memang susah Datuk. Itu antara saya nampaklah inisiatif kerajaan untuk membantu kita punya komuniti untuk menangani masalah darah tinggi ni. Ada yang bertanya tadi, kalau ambil banyak-banyak macam ubat ni, tak bermasalah ke untuk badan? Sebab dia orang takut merosakkan darah tinggi, merosakkan jantung pula hati semua kan. Seperti kata Dr. Fanaza sebelum ini kita sebagai pegawai perubatan ataupun yang sebagai pengamal perubatan moden ni, kami memang akan memberi benda yang terbaik sahaja untuk pesakit. Sebab itu kita punya kita punya tujuan lah. So jika pesakit mempunyai darah tinggi yang tidak makan ubat, bila tekanan darah dia memang tinggi, bila tinggi dia akan merosakkan salur darah tersebut. So saya selalu cakap dengan pesakit saya ni, bila salur darah kita yang besar dan kecil amat penting, macam akar dia membawa oksigen, dia akan bagi segala keperluan untuk organ-organ tersebut. Bila kita tak pantau tekanan darah kita melebihi daripada julat yang normal, so salur darah akan rosak. So bila salur darah akan rosak, kita tak dapat bekalan-bekalan nutrien ataupun oksigen pada kita punya organ-organ yang penting lah. Contohnya kita punya kidney, kita punya buah pinggang kan. Sebab itulah bila salur kidney tu, salur darah dia dah rosak, dah nak kata dia stiffness ataupun mengeras ke apa, dia punya function dah kurang. So buah pinggang tu pun akan bermasalah Datuk. Dia pun bermasalah untuk bekerja sebab dia macam kita kata kereta yang tak di servis ke apa semua kan, bila dia tak dapat benda yang bagus, dia akan lama dia akan rosak. So kita tahu buah pinggang akan amat penting, organ badan yang sangat penting, dia akan mengeluarkan kumuhan semua kan. So bila kita tak bagi rawatan kepada tekanan darah yang tinggi, lama-lama kita akan merosakkan lagi masalah badan kita. Bukan maksudnya ubat itu tak ada side effect Datuk. Kita bagi ubat untuk ataupun ubat-ubatan yang untuk darah tinggi ni supaya kita nak kurangkan komplikasi yang boleh. Alright. Dan lagi satu, walaupun ada separuh ubat tu ada side effect, kita tahu apa dia punya kesan-kesan sampingan sebab kita dah kaji kesan-kesan sampingan. Dan jika pesakit makan ubat darah tinggi dan bersama dengan kami akan pantau setiap rawatan kami akan pantau macam mana keadaan buah pinggang, macam mana keadaan dia punya liver, semua kita akan pantau dan kita tahu selalunya majoriti kita tahu apa side effect. So terpulang kalau ikutkan saya
sendirilah. Kalau saya tahu saya ada masalah, saya perlukan rawatan, saya akan cuba kurangkan komplikasi yang boleh. Kita tahu darah tinggi memang tak akan, kata Dr. Vanessa, tidak boleh sembuh. Cuma kita boleh kontrol. So, kontrol adalah yang paling baguslah daripada kita biarkan saja tekanan darah kita tidak terkawal. Tapi satu lagi Dr. Nafiza, ya, Datuk. kita juga ada dapat ubat-ubat yang dijual, bukan diprescribe oleh doktor. Okey. Ubat tradisi dan ubat-ubat yang dijual off the counter. Ni macam mana pesakit-pesakit boleh membezakan? Okay. Saya dapat tahu ramai juga pesakit yang suka menggunakan ubat-ubat yang belum disahkan tapi dijual dengan senang. Apa pendapat doktor? Saya nak katakan sini berhati-hatilah sebab ubat-ubat tu dia orang kata kebanyakanlah mereka kata bukan ubat moden, selamat, dikatakan berasal daripada tumbuh-tumbuh, herbal medicine and all that semua kan, so tak ada side effect. Tapi berhati-hati sebab bila anda ada sakit, ada tekanan darah tinggi, yang paling penting kita kena kontrol darah tinggi. So ubat-ubat moden yang kami biasanya doktor prescribe bagi itu, kami dah yakin dia punya keberkesanan untuk mengawal tekanan darah tinggi. Kita belajar macam mana ubat ni boleh kontrol. Kita dah buat ujian pada bukan saja kepada kepada pesakit macam mana dia boleh kontrol, apakah dia kebaikan dia long term. Tetapi ubat-ubat yang bukan diprescribe oleh pengamal perubatan macam ada yang kayu, ada yang ambil kopi, macam-macam lah kan. Kita tak, bagi kami tak berapa yakin dengan keberkesanan dan kami tidak yakin dengan dia punya efek long term, jangka masa panjang. Adakah ia membantu ataukah dia akan merosakkan lagi. So kami paling takut jika masalah itu akan merosakkan lagi pada individu lah. So saya nasihatkan berjaga-jaga, berhati-hati. Banyak juga pesakit saya bawa macam-macam ubat lah. Kalau katalah dia setakat makan sayur yang fiber, memang orang kata semula jadi betul-betul macam buat sayur, saya kata okay, that is okay. Tapi bila dah dicampur dengan kita tak tahu dia punya ingredient dalam tu, itu saya rasa masih berhati-hatilah. Sebab saya pun pernah juga beberapa kali bila pesakit tu cuba minum kopi ni semua macam teh ada, tapi bila sampai selalunya dia orang tak beritahu kan, tapi bila dah sampai dekat klinik, tiba-tiba tengok kenapa buah pinggang ni jadi macam tiba-tiba saja tak bagus kan dia punya fungsi ke. Kita boleh tanya, bila makan ada makan ubat sampingan, bila saya stop kan tiba-tiba baik balik. So benda-benda macam tu yang saya sangat takut. Saya sangat nasihatkan dengan pesakit, cuba bagi tahu doktor apa yang you all ambil lah, dan cuba minta pandangan kami. Kami tak ada nak jual ubat apa pun. Ya saya Datuk. Ya, mungkin dalam respon ni kita kena kaji tentang ubat-ubatan yang selain dari yang diprescribe ni. Sebab banyak orang yang masih gunakan kan, so mungkin kita perlu ada satu kajian nak lihat masalah ini dan bagaimana nak menangani. Bagi saya satu lagi, ubat-ubat tradisional ni dia punya dosage pun kita tak sure kan. Kita tahu the dosage tu masalah. Bagaimanapun dalam kalangan komuniti kita masih ramai yang pakai ubat tradisional. Ada saudara-saudara saya sendiri kot di kampung, dia memang masih tradisional pakai. Itulah. Dr. Mazhar boleh share ke pengalaman mengenai ubat-ubat tradisional ni? Mungkin kita boleh share bersama pengalaman. Saya unshare dulu ya pasal B40 ni. Ya. Lupa pula. Okey. Terima kasih Datuk dan Dr. Nafiza. Dari segi pengalaman dengan pesakit dan juga penggunaan ubat-ubat tradisional ni,
Sebenarnya sebagai doktor kita amat baguslah jika kita dapat tunjukkan kepada pesakit mengenai kajian-kajian terkini dan daripada kajian yang kita panggil well established lah, di mana seperti berbagai negara buat kajian banyak-banyak kali mengenai tumbuhan-tumbuhan tradisional, walaupun benda-benda tu adalah benda-benda yang kita selalu ambil lah. Ada orang kata mahkota dewa, ada orang kata jus mengkudu, ada orang kata pelbagailah tradisional. Tetapi apabila bahan-bahan ini digunakan secara setiap hari berlebihan, dari kajian klinikal ni menunjukkan memang boleh merosakkan hati dan buah pinggang. So adalah amat bagus jika bila doktor MA atau nurse merawat pesakit ni, dia dapat tunjukkan bukti ni kepada pesakit. Ini adalah kajian dan kajian ni adalah antarabangsa dan kajian ini memang termaktub dan sahih. Jadi memang banyak yang dijual di pasaran semua mengatakan begini-begini, tetapi mereka semua menggunakan testimonial. Testimonial ni cuma kata-kata daripada pengguna, tetapi kajian klinikal ni dia memang sahih, yang terkawal dan memang ada kelulusan yang bagus untuk mengatakan kita memang boleh guna pakai recommendation daripada kajian ini. So dengan cara macam tu kita boleh yakinkan pesakit yang bahan-bahan tradisional ni sebenarnya macam Datuk kata tadi, kandungan dia kita tak tahu berapa banyak yang sesuai. Kita panggil dia punya therapeutic range dia, dan dia punya keberkesanan itu mungkin berkesan, tetapi ada kesan sampingan juga hadir sekali. Itu yang menjadi masalah. Mungkin ni ada peranan untuk Kementerian Kesihatan untuk monitor benda-benda ni kan. Ya, Dr. Mazhar. Tapi dari segi memang Kementerian Kesihatan memang ada keluarkan macam kita panggil leaflet online, website, banyak juga di TikTok ya, doktor-doktor dari KKM, doktor pakar buah pinggang kan ada utarakan benda-benda beginilah. Tapi saya juga menekankanlah kepada doktor-doktor ataupun nurse ataupun jururawat ataupun MA di luar sana, apabila anda berhadapan dengan pesakit dan menggunakan ubatan tradisional, sila tekankan bahawa memang benda ini kita biasa guna di dapur kita, bahagian masakan kita, tapi dia bukan adalah rawatan untuk darah tinggi. Dia malah boleh menyebabkan masalah buah pinggang terutamanya. Ya, oleh kerana kita pun nak habis dah masanya, boleh saya jemput Dr. Farnaza untuk membuat kesimpulan tentang findings daripada kajian respon ni tentang hypertension. Dr. Farnaza? Ya, Datuk. Terima kasih. Okey. Jadi daripada kesimpulannya, kita dapati bahawa pengetahuannya tentang hipertensi ni di kalangan B40 adalah baik. Tetapi ada beberapa kesalahfahaman yang mungkin kita boleh betulkan sikit lah ya, tentang isu-isu yang dah dibincangkan tadi tentang traditional medication, dan juga apakah perkara-perkara yang boleh menurunkan tekanan darah tinggi tersebut. Jadi walaupun pengetahuan tentang mengubah gaya hidup tu telah sampai kepada peserta-peserta, tetapi isu di sekarang kita tahu, tetapi adakah kita melakukannya? Jadi itu yang paling penting lah. Adakah kita melakukan perubahan gaya hidup tu? So daripada tahu sesuatu kepada mengubah perkara tersebut, ada beberapa step lah yang perlu dibuat. Dan juga setiap satu tu ada juga mungkin informasi lain yang diperlukan. Contohnya apabila kita kata meningkatkan aktiviti fizikal, apakah yang dimaksudkan? Apakah cara-cara exercise yang boleh kita lakukan
dan berapa lama contohnya ya. Jadi satu daripada yang disarankan ialah supaya aktiviti fizikal tu dilakukan selama 150 minit seminggu. Jadi itu satu daripada contoh lah. Dan juga apabila kita kata pengurangan garam tu, apakah bukan maksudnya tak boleh makan garam langsung ya. Maksudnya ialah boleh, tetapi kena kurangkan dengan maksimumnya 1 sudu kecil sehari, bukan setiap pemakanan ya. Jadi benda-benda macam tu mungkin boleh pergilah kepada doktor dan klinik untuk mendapatkan lebih informasi, dan juga ada informasi ini sebenarnya di dalam internet, di website KKM dan sebagainya. So informasi tu ada, hanya bagaimana untuk kita mendapatkan informasi tersebut. Sorry ya, dekat sini tengah hujan, jadi saya tak tahu dengar ke tak apa yang saya cakap ni. Jadi lepas tu yang hujan, dengar boleh. Okay. Dan kesimpulannya lagi adalah klinik primary care ni sebenarnya adalah kontak pertama bagi pesakit untuk mendapatkan informasi, diagnosa dan rawatan. Jadi kalau boleh pergilah berjumpa doktor, luangkanlah sedikit masa tu untuk berjumpa dengan doktor dan untuk mendapatkan informasi. Di klinik juga ada leaflet yang boleh diberi kepada pesakit untuk mendapatkan lebih informasi. Okey. Terima kasih Datuk. Okey, terima kasih saya ucapkan kepada Dr. Farnaza dan juga Dr. Nafiza. Kita dari perkongsian pendapat, kita tahu bahawa penyakit darah tinggi atau hipertensi ini adalah satu penyakit yang bahaya, dan dia bukan penyakit berjangkit macam COVID, tapi dia berbahaya kalau tidak mendapat rawatan yang sesuai. Jadi kalau saya tengok daripada penemuan respon ni, ramai dari kalangan B40 memang dia dapat maklumat daripada berbagai terdapat maklumat. Dia juga dapat dari segi perawatan, kerajaan telah mengadakan beberapa rancangan ataupun kesempatan untuk merawat dan juga untuk saringan. Jadi dari segi langkah-langkah yang diadakan oleh kerajaan memang bagus di Malaysia ni kalau dibandingkan dengan di Filipina umpamanya yang telah diberitahu oleh Dr. Nafiza tadi. Jadi yang paling bermasalah is kita sendiri. Kita tak mahu menukar cara hidup kita. Lifestyle itu yang paling bermasalah. Jadi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Dr. Farnaza, Dr. Nafiza dan juga Dr. Maza kerana berkongsi pendapat ataupun berkongsi penemuan daripada kajian respon yang telah dijalankan. Saya percaya dari penemuan yang telah dihasilkan, mungkin ada lagi kajian-kajian yang perlu diadakan, dan ini adalah satu kerjasama yang baik sebab kita boleh belajar daripada United Kingdom umpamanya, negara yang maju. Tapi mesej yang kuat yang perlu kita beritahu ialah kita tak boleh mengambil mudah penyakit hipertensi ni. Ia mesti dirawat dan diambil ubat dan dikawal sepanjang. Dia tak boleh sembuh. Dan ubat-ubatan mestilah mengikut preskripsi pakar-pakar. Dan di situ saya ucapkan terima kasih kepada semua yang sempat menyertai webinar ini. Harap dapat kita pelajari daripada kajian yang telah dijalankan oleh pakar-pakar kita dari UiTM dan universiti lain dalam projek antarabangsa respon. Sekian, terima kasih. Dr. Maza, back to you. You have to unmute, Dr. Maza. You kena unmute. Minta maaf saya tadi ada gangguan teknikal. Boleh dengar saya sekarang?
Okay, so boleh, saya boleh. I guess Prof Datuk Ahmad membenarkan saya untuk mengakhiri majlis. Okay, oleh itu saya sebagai host ingin mengucapkan terima kasih kepada Datuk Ahmad sebagai moderator dan panel kita, Dr. Nafiza Manasir dan Profesor Madya Dr. Fanaza dengan berkongsi pengalaman ilmu mengenai menangani penyakit darah tinggi dan juga dari segi ilmu yang kita dapati daripada kajian respon. Sebelum saya akhiri, saya ingin buat housekeeping announcement. Mereka yang para hadirin boleh isikan link kehadiran di ruang chat. Ada link yang telah diberi, okey, dan saya juga ingin menjemput semua moderator, ahli panel dan kaki tangan gerak kerja kajian respon untuk onkan video anda dan bersedia untuk sesi bergambar. Saya jemput semua ahli kaki tangan kajian respon, panel dan juga moderator. Yes. Sentre mic, boleh anda on camera? Okey, ini adalah kaki tangan gerak kerja yang membantu kami untuk forum ini. Saya kira 1, 2, 3, smile. Okey, terima kasih. Dan sebelum saya mengakhiri, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua hadirin dengan kehadiran anda webinar di petang ini. Saya rasa kita mendapati lebih kurang 770 partisipan yang join webinar ini. Saya berharap dan apa yang kita kongsikan ini menjadi ilmu dan boleh digunakan apabila kita merawat pesakit kita. Oleh itu kami daripada pasukan Sentre dan Respon UiTM menghargai kehadiran anda di sini. Saya sangat menghargai isu-isu yang telah dibualkan dalam bual bicara darah tinggi nak buat apa daripada ahli panel. Terima kasih sekali lagi kerana menyertai kami hari ini. Selamat berhujung minggu dan terakhir saya ingin mengucapkan selamat menyambut bulan Ramadan Mubarak, bulan yang mulia. Okay, selamat berpuasa dan selamat beribadah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.